أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, malam ni kita sampai ke surah yang ke 103. Ikut tertib dia lah kan. Nampak tak 103 dia tulis tu? Dalam bunga-bunga ni, tengok ni. Bunga dia ni. Nombor pun dah jadi macam bunga dah. Kemudian ayat dia tu dia tulis sebelah dah. Sebelah kiri tu. Ayatuhat thalathun. Kita sendiri sudah melalui 12 surah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah tu wal asri. Surah wal asri. Nama surah tu sempena ayat yang pertama tu kan, wal asri. So waw tu makna demi. Demi masa. Surah ni makkiyatun. Diturunkan di Mekah. Ini pandangan setengah-setengah sahabat dan juga tabi'i kan. Macam Ibnu Abbas antaranya yang kata surah ni Makkiyah, Ibnu Zubair dan jumhur ulama. Kebanyakan ulama lebih condong mengatakan surah ni Makki. Surah Makkiyah. Ataupun setengah yang lain, ulama-ulama yang lain seperti tabi'i lah, Mujahid, Qatadah, Muqatil, Madaniyatun. How many verses? Salas, 3 ayat. Salasu ayatin. Dengan kita belajar Jalalain ni, kita boleh dah membilang bahasa Arab macam mana. 3 ayat guna salasu, bukannya salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Innal insana, inna sesungguhnya, al-insan, manusia, lafi khusrin, berada dalam kerugian. Khusr. So lam tu tak perlu terjemah sebab dia makna sesungguhnya dah. Sekali kita ambil inna tu dah makna sesungguhnya, guna sekali aja. Bukannya sesungguhnya manusia, sesungguhnya dia. Boring pula bahasa Melayu. Arab tak apa, banyak-banyak kali dia sesungguhnya. Innal insana lafi khusrin, melainkan mereka yang beriman, wa amilu, dan beramal dengan amalan yang salihat, amalan soleh, watawasaw, dan berpesan-pesan dengan perkara yang hak, watawasaw, dan berpesan-pesan dengan kesabaran, bisabri. Baik, sekarang ni kita tengok tafsir Jalalain. Wal asri, sekarang ni dia tidak tafsirkan waw, dia hanya tafsirkan as saja. Sebab sebelum ni kan waw yang bermakna sumpah tu dah banyak kali dah disebut. Dalam juz amma ni pun dah banyak, wadduha wal laili iza. Dah banyak dah waw bermakna demi. Waw tu kita namakan waw qasam. Waw sumpah. Arab panggil qasam, kita panggil sumpah. Partikel yang digunakan untuk makna sumpah kan. Antaranya waw, antaranya ta, tallahi, demi Tuhan juga, billahi, huruf B, demi. Sekarang ni Quran guna waw, waw sumpah. Contohnya dalam Al-Quran kan, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, fala wa rabbika yasin wal Quran nil hakim kan. So, demilah, demi Quran yang maha bijaksana. Sad wal Qur'ani dzikr, sad wal Qur'ani, hamim wal kitabi, demi kitab, qaf wal Qur'ani, demi Quran, wadh-dhariyati, demi angin yang menerbangkan, wadh-dhariyati, baca bagi bawah tu artinya dikasrahkan oleh waw lah. Waw makna demi. Dan dia harful jar. Watturi, demi gunung Tursina. Kita baca kan wakaf wattu, lalu kita sambung watturi, ri. Bagi bawah. Demi bukit atau gunung Tursina. Wal mursalati,
Demi malaikat-malaikat yang diutuskan. Wan-nazi'ati gharqa. So demi an-nazi'at. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Was-sama'i wat-tariq. Demi langit. At-Tariq, bintang yang keluar pada waktu malam. Was-sama'i zatil buruj. Demi langit. Yang memiliki gugusan bintang buruj. Banyak dalam juz amma lah. Wal fajri. Demi fajar. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan duhaha, cahayanya yang menerangi. Wal laili idza yaghsha. Demi malam. Apabila menyelubungi. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda-kuda yang berlari dalam peperangan. Wal 'asri yang kita sekarang ni. Lagi wadduha. Demi waktu duha. Dia tak boleh bagi bawah lah wadduha ni sebab dia ada alif tu. Belakang tu ad-duha ada alif maksura. So dia tak boleh terima baris bawah. Sepatutnya kena bagi bawah wadduha dan sebagainya. Demi asr. So asar diberikan 3 makna oleh Jalalain. Yang pertama masa, adah. Yang tu kita terjemah demi masa tu. Yang ni mostly lah. Kebanyakannya orang terjemah demi masa. Selain daripada itu, ataupun makna asar ni ialah ma ba'da zawali. Ma sesuatu, yakni waktulah. Sesuatu yang selepas zawal, selepas matahari Gelincir kan? Daripada tengah-tengah langit pada waktu zuhur. sehingga maghrib, ilal ghurub. Ghurub artinya tenggelamnya matahari. Zawal ketika tegaknya matahari. Dan kemudian gelincir. Asalnya zawal ni makna gelincir. Tapi zawal tak akan berlaku sehingga tegaknya matahari atas langit. Ba'da zawal, selepas tegak matahari sikit kan. Kita kan susah juga sebab otak kita asal ni satu waktu yang tertentu iaitu Antara pukul 4 hingga pukul 5. padahal penggunaan Arab asal ni luas. Dia bagi sini 3 kan. Yang ni yang biasa ni. Au solatil asri. Solat asar. Apa-apa pun makna yang diberikan, semuanya menunjukkan kepentingan waktu tu. Sebab Allah bila bersumpah dengan sesuatu, Allah nak ketengahkan. sesuatu yang Allah gunakan untuk bersumpah itu mempunyai kelebihan yang tertentu. Tujuannya untuk menyatakan kenyataan yang penting selepas tu, yang kita namakan sebagai jawab sumpah. Ingat kalau ada sumpah, maka dia kena ada jawab sumpah. Jawab sumpah ni kita panggil jawabul qasam. Penyambut. Sumpah ni digunakan untuk apa ni? Untuk satu kenyataan lah kan? So kenyataannya ni, innal insana lafi khusr. Bersumpah ni digunakan untuk menyatakan yang ni. Dengar yang ni. Yang ni penting ni. Inilah dia jawab sumpah. Inilah dia penyambut sumpah. So seolah-olah ini sebagai satu mukaddimah, pendahuluan supaya orang semua terkejut, beri perhatian besar. Apa benda ni yang Allah nak cakap ni? Sampai tahap bersumpah dengan masa ni. Ni sesungguhnya manusia ni berada dalam kerugian. Kalau kita kata masa kan? Kalau kita kata masa ni ialah zarah, zarfun. Zarah ni ialah bekas. Bekas di mana peristiwa, kejadian, perbuatan akan berlaku di dalamnya. Jadi kita manusia ni tak dapat tidak mesti berada dalam masa. Perbuatan kita ni akan melibatkan masa. Jadi setiap detik, setiap saat yang berlalu akan wujudnya perbuatan kita. Amalan kita. Amalan tu ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang lara, ada yang tidak lara. Sebab dia kata ni kepada semua manusia ni. Al-insan. Sesungguhnya semua manusia. So kalau manusia, orang mukmin pun juga terlibat dalam masa ni. Mana dia juga akan gelincir. Orang mukmin juga akan gelincir. Melainkan orang yang buat kerja-kerja ni. Empat perkara yang akan disebutkan ni. Yang umumnya ialah beramal dengan amalan soleh. So kalau kita istighfar, sibuk dengan amalan soleh, tak rugi.
Tapi ada juga amalan soleh yang mana lebih afdal. Yang ni kurang afdal, yang ni afdal. So di akhirat nanti kita akan rugi juga. Sebab nanti kita, oh rugi tak buat benda tu. Oh rugi tak buat benda ni. Oh rugi tak buat benda. Maknanya hakikatnya manusia ni akan rugi. Orang kafir tu memang dah rugilah dia. Sebab awal-awal lagi dia tak ada tauhid kan. Untuk orang mukmin, orang beriman, dia rugi kerana tidak buat perkara yang aula. Yang lebih afdal. Kita nak buat sembahyang sunat malah kan. Nak baca Quran kan malah kan. Bukan rugi tu. Rugilah. Walaupun tak berdosa kan. Buat yang wajib-wajib je. Jadi rugi orang-orang yang beriman, rugi secara relatif sahaja, secara perbandingan sahaja. Bukan rugi secara hakiki. Okey, itu dah. Ma ba'da zawal ilal ghurub. Selepas zawal sampai ghurub. Itu masa manusia busy dengan tijarah, perniagaan, office hour, sibuk. Masa tu closing. Nak balik dah ni. Sibuk. Maknanya yang pagi tu, semua dah sibuk. Masuk account apa semua sibuk. Jadi nampaklah kelebihan waktu daripada tengah hari tu sampailah ke maghrib. Dan waktu asar ada fadilat dia. Allah bersumpah dengan masa, kerana fadilat masa, dengan masa itulah manusia dapat Melakukan ketaatan kepada Tuhannya. dapat pahala apa yang dia buat. Sama dengan waktu perniagaan manusia kan. So, ada fadilat, ada kelebihan dia. Dan waktu asar memang ada hadis-hadis yang sebut tentang fadilat asar. Sebagaimana dalam hadis Bukhari sebut, Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu." Orang yang cuai sehingga terlepas waktu solat asar dan dia tak semayang, maka seolah-olah dia telah kehilangan keluarganya dan juga hartanya. Seolah-olah keluarganya dan hartanya dirampas orang. Quran pun Sebut tentang fadilat solat asar. hafizu, kamu semua jagalah, ala salawati, Solat fardu. Wassalatil wusta, yakni jagalah juga solat wusta yang ditafsirkan juga sebagai solat asar. okey. Surah bila dia pendek, dia akan gunakan sepenuhnya alat-alat untuk menguatkan kenyataan. Dan surah juga kalau pendek, dia akan mempunyai makna yang banyak dan mendalam. Jadi dia perlukan banyak kekuatan lah untuk menyatakan makna yang mendalam dan yang banyak tu. Macam ni kan awal-awal lagi diperkuatkan. Kemudian perkuatkan lagi. Inna, sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Kemudian ada penyambut dia lagi ni. La tu. Innal insana la. Kalau tak ada la pun tak ada masalah tu. Kalau hanya diungkapkan innal insan fi khusrin. Betul juga. Tak ada masalah. Tapi kalau kita masukkan Lam di sini lagi kuat. So, kita punya ungkapan tu, ungkapan yang diungkapkan ni lagi kuat, lagi power, lagi energetik. So innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia. Okey, tiba-tiba dia kata jins. So yang ni dia nak tafsirkan alif lam di situ. So alif lam. So alif lam tu nama dia alif lam jins. Ada alif lam nama dia ahd. kita kata lamul ahdi, yang jins tu lamul jinsi. Kalau alif lam ahd, makna dia the. Kalau jins, makna dia jenis. Jenis. Maknanya sesungguhnya semua jenis manusia. Tak kira manusia tu lelaki ke, perempuan ke, hitam ke, putih ke, hamba ke, merdeka ke, semua jenis. Jadi al-insan artinya an-nas. Manusia. Sesungguhnya manusia. Cuba kita tengok satu lagi kitab ke bawah. Yang mufassal dia tu. Tengok di sini. Mufassal dia ada dua kan. Satu muyassar, satu mufassal. So, jins. So, jins ini artinya bashar lah. Manusia lah. Insan di situ bukan seorang manusia. Bashar. Maknanya kolektif. Maknanya kullu insan. Every manusia. Bukan seorang lah.
Jadi alif lam tu kita panggil alif lam jins untuk makna dia semua, istighraq. Meliputi semua. Dan dia hakiki. Ataupun kita kata hakikat lughawiyah lah. Maknanya bahasa apa yang bahasa faham tentang insan? Manusia lah. Tak kira lah lelaki ke perempuan, kafir ke mukmin. Asalkan dia manusia lah. Asalkan dia layak dikatakan manusia dari segi hakikatnya. Air contohnya air. Hakikatnya ialah H2O gitu kan. Ini hakikat air. Maknanya walaupun air tu air mineral ke, air apa-apa pun, so selagi ada H2O dalam tu air lah. Ini Jalalain punya tafsiran ni. So kalau alif lam tu kita masuk so kita kena carilah refer manusia mana yang dimaksudkan di situ. Abu Jahal ke? Macam dalam tafsir Tha'labi. So dia kata sini untuk semua manusia. Kenapa dia kata gitu? Sebab selepas dia tu ada illah. Bila ada illah, dia mesti sesuatu yang banyak kan. Semua datang melainkan seorang dua. Tak mari. Ali, Bakar tak datang. So nak kena ada kolektif lah. Jamak lah. Sebelum adanya illah. Sebelum adanya pengecualian. La fi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Fi khusrin. Yang ni lam ni kita panggil lam muzahlaqah. Lam yang kita gelincirkan, kita alihkan dia daripada position dia sepatutnya duduk depan, kita pergi alih letak di tengah. Asalnya dia duduk sekali dengan inna ni. Sebab mana sesungguhnya? Berebut dua ni. Dia kata tak boleh lah, aku dulu duduk sini. Kamu duduk sinilah. Fi khusrin, dalam kerugian. So setengah ulama kata khusrin, kita tengok nakirah kan. Banyak kali kita kata jumpa nakirah untuk ta'zim. Ta'zim. Khusrin azimin. Khusrin azimin. Kerugian yang besar. Nakirah tu menunjukkan besar. Kalau kita masuk al-khasru tu pula, maknanya kerugian yang tertentu, yang mana tak tahu, nak kena cari pula kan. So kalau dia buat gini, artinya dia nak kata kerugian yang amat besar dalam perniagaan dia, fi tijaratihi. Jadi hakikatnya kehidupan ni adalah satu perniagaan. Kita nak beli akhirat ni dengan harga dunia. Kehidupan kita ni kita beli akhirat. Amalan kita guna sebagai harta untuk membeli akhirat. Fi tijaratihi, dalam perniagaannya. Fi tijaratihi. Biasanya digunakan khusr, kerugian, untuk perniagaan. Jadi perniagaan di sini ialah perniagaan maknawi kan. Perniagaan maknawi. Perniagaan kehidupan. Jadi sesuailah dengan waktu berniaga tadi, masa kan, dia sesuai dengan masa tu. Masa kehidupan kita ni satu perniagaan. Innal insana lafi khusrin. Kemudian digunakan zaraf sini. Fi. Fi makna dalam. Seolah-olah dia ni duduk dalam. Kemudian khusrin ni dia besar kan. Kalau kita umpamakan laut di situ, manusia ni duduk dalam laut. Dan laut itu ialah laut kerugian. Kiri, kanan, atas, bawah laut. Gelap, gelita. Tak ada untung sikit pun. Rugi sungguh-sungguh. Seorang yang lara, tidak melakukan ketaatan, tidak melakukan amalan soleh, hakikatnya dia berada dalam kerugian. Arak dia lain. Kalau bahasa kita sebut dalam tu, dia tak rasa apa. Tapi kalau arak, fi khusrin, fi ni bekah. Seolah-olah macam nampak dia duduk dalam bekah. Ataupun dalam rumah. Rumah dia ni, semua di keliling ni, semua rugi belakang. Dia duduk dalam tu. Atau duduk dalam laut. Laut kerugian. Tapi, illa, melainkan. Melainkan, ini kita panggil istisna, pengecualian. Istisna. Kalau orang ngaji Nahu, dia tahulah istisna ni muttasil ke munqati'. Ja'al qawmu illa Zaidan. Semua kaum datang melainkan Zaid. Zaid ini termasuk dalam individu kaum ke tidak? Mana dia orang ke bukan orang? Orang lah kan? So dia masuk dalam duduk sini kan? Cuma dia tak mari je. Dia tak mari. Tapi dia grup kaum. Tapi kalau saya tulis, Ja'al qawmu, semua kaum datang melainkan himaran. Melainkan keldar. Keldar ni kaum ke? Tak kan? So dia tak termasuk kan? Jadi, dua makna. Kalau insan ni,
kita maksudkan semua manusia, masa orang beriman ni pun masuk dalam ni lah kan. Tapi kalau insan yang dimasukkan ini orang kafir saja. Macam kaum ni, yang sebelah sini keldai, sebelah sini kaum. Dua yang berbeza kan. Sama sini orang kafir. Yang sebelah sini orang kafir. Yang sebelah sini orang mukmin. Maknanya hakikat yang rugi itu ialah orang kafir. Yang kecuali itu ialah orang mukmin. Kalau kita kata yang berlainan ni dia panggil munqati', istisna muttasil, istisna munqati', munqati'un. Illa alladhi, melainkan orang yang amanu, yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal dengan amalan soleh. Jadi orang yang macam ni Jalalain kata falaisu, maka mereka bukan fi, berada dalam khusran, dalam kerugian. Kalau kita buka kamus kan, perkataan kerugian dalam bahasa Arab ni banyak. Kalimah dia. Satu khusr, yang ni khus. Yang kedua yang ni khusran. Khasarah. Biasa dengar kan? Khasaratun. Khasaru biasa dengar. Khusuru biasa dengar. Jangan dengar. Khasrun. Khasarun. Yang biasa khusran, khasara. So khusr dengan khusran sama makna lah. Jadi mereka bukan berada dalam kerugian. Falaisu fi khusrani. Wa tawasaw, dan mereka berpesan-pesan dengan. Dia tafsir, dia kata ausa. Apa maksud dia? Kalau dia kata ausa, artinya ni fi'il madhi. Wa tawasaw ni maksud dia ini fi'il madhi. Mana kita tahu? Sebab dia tafsirkan dengan ausa. Ausa ni fi'il madhi. Ausa yusi, isa'an, memberi nasihat, memberi wasiat, saling berwasiat, saling memberi nasihat. Ausa ba'duhum ba'da. Sebab apa saya kata madhi di sini? Sebab fi'il amal pun macam ni juga. Tawasa ni, siapa mengaji ilmu saraf? Ramai orang minat bahasa Arab, tapi ilmu saraf malah lari. Tak nak mengaji. Tak nak ilmu saraf ni. Lama. So, bila baca macam ni, tak ada faedah untuk dia. Bila Jalalain sebut macam ni, apa? Dia tak terlintas langsung. Apa benda dia nak cakap ni? Saya nampak dah. Sebab fi'il amal pun gini juga. Tawasa ni, fi'il madhi dia kan? Ni fi'il madhi dia. Kalau kita buat fi'il amal untuk jamak, dia akan jadi macam ni. Tawasau. Sama. Jadi ayat boleh jadi melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Habis, full stop. Dan berpesanlah kamu dengan kebenaran dan berpesanlah kamu dengan kesabaran. Jadi fi'il amal pula kan? Sesak barat dah pula kan? Sedangkan sini fi'il madhi. Yang waw sini waw ataf, bukan yang waw istiqnaf. Bukan waw makna full stop titik. Kita mula ayat baru ni fi'il amal. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi dia memperingatkan kepada kita di sini, dia kata, yang ni tawasaw ni artinya ausa, memberi wasiat, memberi peringatan, memberi nasihat, ba'duhum, setengah di kalangan mereka memberi nasihat kepada setengah yang lain. Baik, watawasaw tu kenapa fi'il madhi bukan fi'il amal? Kerana nak suruh konsisten dengan illal ladina amanu. Amanu pun fi'il madhi, wa amilu pun fi'il madhi. Jadi watawasaw pun fi'il madhi lah. Dan fi'il madhi ni past tense digunakan kerana Allah nak puji orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang telah beramal soleh, dan orang-orang yang telah berpesan antara satu sama lain dengan kebenaran dan kesabaran. Allah nak puji dan Allah nak galakkan mereka ini supaya buat lagi, teruskan lagi amalan-amalan tu. Bukannya fi'il amal, kalau fi'il amal ni tak buat lagi. Okey, cuba tengok. Yang pertama, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini satu. Beriman dan beramal soleh. Ini untuk kita lah mana? Untuk diri. Diri kita sendiri, kita beriman. Diri kita sendiri, kita beramal soleh. Dan untuk hak orang lain, kena berdakwah lah. Itu makna kena berpesan-pesan dengan kebenaran. Kebenaran di sini pun dia tafsir dengan iman.
Kerana perkara utama di Mekah ialah mengajak kaum musyrikin untuk beriman. Lagipun iman ni luas. Lagipun iman tidak boleh berpisah daripada amalan. Jadi kalau sebut iman, automatik bersama dengan amalan. Bila sebut iman, dia termasuklah dengan amalan-amalan soleh. Cuma kalau disebut amalan soleh yang spesifik seperti sabar tu, intinya agar diberi perhatian khususlah. Hak ditafsir dengan iman. Berpesan-pesan dengan keimanan. Berimanlah kamu. Suruh orang beriman. Kemudian satu lagi berpesan-pesan dengan kesabaran. Ini pun hint kepada mana? Wan asri yang kita kata tadi, kalau dia melibatkan kata masa. So masa ni macam-macam boleh berlaku kan. Ada masanya kita sehat, ada masanya kita sakit. So kita sebagai orang mukmin ni kena memberi pesan supaya bersabar dengan malapetaka. Kalau malapetaka, kalau bala. Kalau tengah buat amal ibadat pun kena berpesan juga untuk orang yang taat kan, agar dia istiqamah dalam ketaatan. Kerana bila-bila masa saja boleh malas. Berpesan-pesan sabar dalam bertauhid, sabar dengan beriman, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menempuhi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. So sini dia tulis bil haq, satu aja kan, iman. Tengok dalam Hasyiah Sawi dia kata apa? Iman di situ termasuklah furuk-furuk dia, iaitu sebarang ketaatan, ittiba' salaf, mengikut salafus soleh, zuhud terhadap dunia dan cinta kepada akhirat dan sebagainya. Wa tawassaw bi sabri, dan berpesan-pesan dengan kesabaran, sabar atas ketaatan. Sabar dengan ketaatan. Sabar ni dalam bahasa Arab dia guna ala. Sabar dengan sesuatu, sabar menghadapi sesuatu, sabar melakukan sesuatu. Semua pakai ala. Sabar dengan ketaatan maknanya untuk taat dengan perintah Allah, taat dengan larangan Allah, perlukan kepada kesabaran. Solat bukan mudah. Tak nak buat perkara yang haram bukan mudah. Nak kekal dia tu, maintain dia. Dan juga sabar terhadap maksiat. Ini yang saya kata di larangan tadi. Sabar mengekang. Sama ni sabar ni kita kengkang. So, kengkang daripada maksiat. Jadi sabara ni boleh pakai ala, boleh pakai an. Lawan kepada taat ialah maksiat. Kalau kita maksiat ni duduk berdua-duaan lah. Arab dah maksiat ni dan derhaka, lawan dia taat. Apa-apa saja yang kita tidak taat kepada Allah, itu makna maksiat lah. Tapi bahasa Melayu dah guna ambil, hijack dah. Maksiat ni untuk duduk berdua-duaan. Orang tak kahwin lagi dah. Satu lagi sini dia tak masukkan, bala lah. Wa anil bala, balaya. Daripada bala-bala, yang ni musibah-musibah. Maknanya kalau buat perkara ketaatan pun kena sabar. Mengekangkan diri daripada perkara yang diharam pun kena sabar. Dan ujian-ujian yang menimpa kita pun kena sabar. 3. Jadi hakikatnya kehidupan manusia ni tak boleh lagi daripada kena sabar. Beruntunglah orang yang sabar. Okey, antara poin-poin yang kita tengok sini, noktah-noktah adab, sastra ataupun balaghah, ketinggian bahasa, ialah pengulangan. Tawasaw, 2 kali. Kita panggil takrar, ulang. So bila Quran dia ulang sesuatu yang sama, artinya dia nak tegaslah penegasan tentang pentingnya perkara itu. Pentingnya at-tawasaw. Boleh aja Quran sebut wa tawasaw bil haqqi was sabri. Sebut sekali saja wa tawasaw. Tapi tiada unsur penguatan lah. Okay. Lagi, ni dia kata al-haq kan. Perkara yang hak mana perkara yang sabit benda tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana hak. Dan tidak ada ruang untuk boleh mengingkarinya. Itu mana hak. Tak kira lah tauhid ke apa ke. Sesuatu yang sabit. Sabit. Kukuh. Al-amrus sabit. Amrun sabit. Benda tu kukuh. Mari daripada Allah. Dan benda tu dia tak boleh ada ruang untuk kita mengingkarinya. Antaranya iman lah kan.
Benda tu memang sabit daripada syarak. Kamu yang tak boleh ingkar. Sabar pun mari daripada syarak juga kan. Hak kan? So maknanya dah cukup dah. Ini umum. Yang ni khusus. Sebab setiap yang sabit daripada syarak, termasuklah sabar. So bila Al-Quran ulang balik, dia ambil yang anasir-anasir hak ni banyak. Salah satunya dia keluarkan. Artinya yang ni ada keistimewaan. Yang tersendiri. Yang perlu diberi perhatian. Oleh manusia. Sebab tadilah. Masa manusia tadi akan bergelombang dengan bermacam-macam masalah. So dia kena berpesan dengan kesabaran. Sama juga dengan wa'amilus solihat ni. Belah sini kan. Beramal dengan amalan soleh ni. Bukan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran ni. Bukan amalan soleh. Dah kan? So kenapa dia ulang balik? Maknanya Al-Quran nak Highlight. Nak ketengahkan amalan ni special. Dalam amalan soleh yang banyak-banyak ni, termasuklah berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran ni, termasuklah ni kan. So yang ni special. Keluarkan dia, kamu beri perhatian. Jangan jadi bisu aja. Mulut tu kena rajin sikit. Tegur, kena nasihat bil hikmah. Dan dengan mau'izah hasanah. Dari segi keindahan lafaz, surah ini semuanya berakhir dengan ra. Kalau dalam syair kita panggil qafiyah, ra. Kalau dalam Quran kita panggil fasilah. Keindahan mana tu ada hin dia lah. Macam yani asr, masa. So masa adalah zaraf, Masa berlakunya perbuatan manusia. Sebab tu Allah bersumpah dengan masa tu. Dan manusia ni setiap detik, setiap masa yang dia lalui akan dikira. Maknanya kalau diberi 1000 tahun pun, yang dikira ialah wa'amilus salihat. So kalau di akhir hujung dia beramal dengan amalan soleh, dia mati, dikira situ kan. Hak tu tak kira lah, yang hujung. Tapi kalau kita banyak, Tapi kalau yang tak menguntungkan itu banyak, nanti menyesal pula. Kita datang dunia pun kita menyesal. Oh, kita tak belajar dulu. Oh, kita tak masuk berniaga ni. Kawan kita dah kaya dah. Macam-macam dah kita kata rugi-rugi kan. So, di akhirat sama juga lah amalan kita ni. Sesungguhnya manusia itu rugi. Sini, qasam ni, makna dia uksimu. Allah bersumpah, aku bersumpah ni. Uksimu bil asri. Aku bersumpah dengan masa. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ini satu ayat kan? Ayat ni kita mula kan? Kita panggil jumlah ibtidaiyah. Jumlah permulaan. So jumlah permulaan dia tidak ada status i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Ini ayat penyambut dia. Kita panggil jawab qasam. Ini pun tidak ada status i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Maknanya yang ni ayat berasingan, yang ni ayat berasingan. Walaupun mana penyambut-penyambut dari segi i'rab tu dia tak ada connection lah. Dia tak ada connection. Kalau ada connection maksudnya ini rafa', ini nasab, ini di tempat nasab, ini di tempat rafa', ini di tempat jar. Itu maksudnya kita kata itu status. Bukan dari segi makna. So kalau makna tu adalah mana penyambut dia. Kalau sebut aku bersumpah tentang apa? Tentang sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. baik, kalimah As-salihat ni dia guna jamak muannas. Jamak muannas. So biasanya isim mustaq bila kita jadikan dia sebagai seolah macam isim jamik. Kita jadikan dia benda. Mana amalan ni kan? Amalan ni banyak ni macam benda lah. Duduk dalam bekas. So kita jamakkan dia dengan jamak muannas salim. Asalnya sepatutnya tak boleh jamak macam tu. Tapi dah kita jadikan dia tu sebagai seolah macam isim jamik dah. Jamik tahu isim jamik. Macam pensel, kalam, pen. Satu lagi jenis isim mana perbuatan. Yang berdiri, yang makan, yang minum, yang tinggal, yang tidur. Itu perbuatan. Keluar daripada kata perbuatan kan. Yang ni benda kan. Ini jamik. Benda. Ini benda. Mouse. Benda. Jadi kadang-kadang kalimah bahasa Arab ni kita anggap dia sebagai benda. Amalan soleh anggap sebagai benda. So kita jamakkan dengan jamak
perempuan, muannas salim. Jadi maksudnya amalan soleh dia tu dah tetap, bukannya baru dibuat. Maknanya kalau kita beramal, barulah terjadi amalan soleh. Bukan gitu. Itu maknanya ada ciri-ciri kata sifat. Kalau ada ciri-ciri isim, maka dia tetap, bukan baru. Jadi Quran menggunakan sini bentuk as-salihat, yakni bentuk yang tetap lah. Amalan yang nampak tetap lah. Wallahu a'lam.